Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan ya. Berjumpa kita dalam seminar penyelidikan peringkat antarabangsa IPG KDRI 2021 Serai 2021 ya. Saya Dr. Noriza Mehdi Mamat dari Institut Pendidikan Kampus Datuk Razali Ismail, Terengganu, Malaysia. Okey, seterusnya saya pergi kepada tajuk penyelidikan saya iaitu berkaitan dengan pemerkasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid orang asli, peluang dan cabaran. Okey, seterusnya pengenalan ya. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia Bahasa Melayu mendukung peranan sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan kedudukan dan hak bahasa kaum lain. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, KPM telah menyasarkan penguasaan bahasa Melayu yang mantap dalam kalangan semua etnik di Malaysia. Dan dalam hal ini juga, guru-guru disarankan menggunakan sumber pengajaran yang efektif berkaitan dengan pemerolehan bahasa Melayu dalam kalangan murid, baik murid di sekolah di bandar maupun di luar bandar. Okey, seterusnya penyataan masalah. Pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai transformasi untuk meningkatkan pendidikan komuniti orang asli. Dan pada tahun 2007, KPM telah memperkenalkan kurikulum asli Penang ya untuk murid orang asli. Dan dalam PPPM 2013 hingga 2025, pihak kerajaan dalam anjakan 2, pihak KPM telah memfokuskan pemerkasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid orang asli menjadi fokus utama KPM untuk membantu anak-anak orang asli menguasai semua mata pelajaran yang diajar oleh guru di sekolah. Dan namun impak transformasi pendidikan masih belum berlaku dalam kalangan murid orang asli. Pencapaian pendidikan khususnya dalam bahasa Melayu masih lagi pada tahap yang membimbangkan berbanding dengan murid arus perdana ya. Dan isu penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid orang asli juga turut dibincangkan dalam kajian-kajian lepas, iaitu contohnya kajian Ramli ya 2014 di Terengganu dan di Kelantan mendapati bahawa 64% murid tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik, dan 75% kajian di Terengganu mendedahkan bahawa masalah literasi dalam kalangan murid orang asli. Dan kajian Horizon 2019 mendapati bahawa murid tahap 1 dan tahap 2 di Sekolah Kebangsaan Sungai Berua Terengganu menghadapi masalah literasi bahasa Melayu, iaitu selama 3 hingga 6 orang dalam setiap kelas menghadapi masalah literasi. Kepentingan bahasa Melayu diketengahkan oleh Noraida dan Nur Shikin ya 2010, di mana kegagalan menguasai bahasa Melayu dengan baik menyebabkan anak-anak orang asli ketinggalan dalam mata pelajaran yang lain yang diajar oleh guru. Kajian sebelum ini lebih berfokus dalam aspek kesihatan, undang-undang, ekonomi dan pembangunan. Kajian berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh guru di sekolah orang asli masih belum luas. Jadi bertitik tolak dari isu ini, maka kajian ini dilaksanakan. Okey, seterusnya kita melihat pada objektif kajian dan persoalan kajian. Objektif kajian ini dibagi pada 2, begitu dengan persoalan kajian, iaitu yang pertama, objektif yang pertama ialah memahami cabaran yang dihadapi oleh guru-guru bahasa Melayu di sekolah orang asli, dan yang kedua mencadangkan pendekatan efektif untuk memperkasakan bahasa Melayu di kalangan murid orang asli. Begitu dengan persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah cabaran yang dihadapi oleh guru-guru bahasa Melayu di sekolah orang asli, dan apakah pendekatan yang efektif untuk memperkasakan bahasa Melayu di kalangan murid orang asli. Seterusnya ialah berkaitan dengan kajian literatur, di mana Ramli et al. 2014 mendapati bahawa 75% murid orang asli di Terengganu menghadapi masalah literasi, dan kajian yang dilaksanakan oleh Muhammad Asani Dahli dan Abdul Syukur 2014 mendapati bahawa kajian murid orang asli di Kelantan, di mana 10 orang murid setiap dalam setiap kelas berhadapan dengan masalah kemahiran 3M. Nicholas kajian Nicholas et al. 2013, Ramli et al. 2014 dan Suhaimi 2012 turut membincangkan tentang keciciran murid orang asli dalam pendidikan berbandingan arus perdana. Dan akhirnya kajian Horizon di 2018, yang mana kajian ini dilaksanakan di sekolah orang asli Terengganu, iaitu selama 3 hingga 6 orang murid dalam setiap kelas lemah dalam kemahiran 3M. Seterusnya metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah bersifat kajian kes menggunakan kaedah kualitatif, di mana lokasi kajian ada di Sungai Pergam ya. Sekolah Kebangsaan Sungai Pergam dalam daerah Kemaman, Terengganu. Responden kajian daripada 4 orang guru bahasa Melayu, murid orang asli, pentadbir sekolah, wakil sekolah, wakil jakwa, pemimpin setempat dan penduduk setempat. Kaedah pengumpulan data kajian dilaksanakan menggunakan kaedah temebal tidak bersutur, ia dilaksanakan secara berkumpulan melalui kaedah pemerhatian, turut serta dan analisis
analisis dokumen dan kaedah analisis data kajian menggunakan MVivo Plus ya. Kemudian lokasi kajian. Lokasi kajian sebagaimana saya tunjukkan di sini ialah petunjuk yang berwarna merah itu antara mana kajian dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Sungai Pergan. Sungai Pergan terletak di dalam daerah ini ya, di perkampungan Sungai Pergam, iaitu perkampungan orang asli yang terletak di antara daerah Bandar Ceneh, antara Bandar Ceneh dengan jalan daerah Hulu Jabur ya. Okey, dalam daerah Kemaman, Terengganu. Okey, khususnya berkaitan dengan dapatan kajian. Okey, dapatan kajian berfokus kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru Bahasa Melayu. Dan cabaran yang pertama adalah buta huruf dalam kalangan murid orang asli. Jika dilihat di sini ialah seramai 19 orang daripada 61 orang murid adalah masih belum menguasai bahasa Melayu. Itu berkaitan dengan penguasaan 3M. Maknanya 19 orang murid belum menguasai kemahiran 3M dengan baik. Dan sesungguhnya cabaran adalah cabaran literasi bahasa Melayu. Di sini adalah selama 42 orang daripada 61 orang jumlah murid yang lemah dan dalam bertutur menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Okey, sesungguhnya saya highlight sini ialah dapatan ya. Jadi saya kongsikan di sini dapatan tahap literasi murid orang asli Sekolah Kebangsaan Sungai Pergam. Dilihat di sini ya, selama daripada tahun 1 hingga tahun 6, iaitu bilangan murid selama 61 orang literasi bacaan yang menghadapi literasi bacaan selama 42 orang, kemampuan bertutur dengan bahasa Melayu selama 60, kemampuan menulis bahasa Melayu dengan baik selama 34 orang, kemampuan berkomunikasi dua hala selama 61 dan kemampuan menyatakan maksud dan penggunaan perkataan bahasa Melayu adalah selama 23 orang. Cuma cabaran yang paling utama jika dilihat daripada data yang saya kongsikan di sini adalah kemampuan bertutur, kemampuan menulis bahasa Melayu dengan baik hanya 34 orang daripada 61 orang, dan literasi yang cabaran yang paling utama dalam literasi ini adalah yang ketara adalah hanya 23 orang saja yang memahami maksud yang perkataan dalam bahasa Melayu yang dipertuturkan dalam komunikasi tersebut. Walaupun komunikasi murid-murid mampu berkomunikasi secara dua hala, itu selama 61 orang, tetapi mereka tidak memahami sebenarnya apa yang mereka pertuturkan ya. Okey. Seterusnya dapatan kajian yang sesungguhnya ialah pengaruh bahasa ibunda, di mana murid-murid orang asli berkomunikasi dengan bahasa ibunda iaitu semak beri ya. Jadi semua murid berinteraksi menggunakan bahasa ibunda di sekolah dan bahasa Melayu hanya digunakan semasa berinteraksi dengan guru saja. Dan pengaruh bahasa ibunda ini selari dengan kajian sebelum ini, iaitu kajian Ramli 2014, Muhammad Johdi 2009, Suhaimi 2012, Norizan 2018 dan 19, di mana murid-murid orang asli memang menggunakan bahasa ibunda mereka semasa berada di sekolah. Kemudian cabaran sosial berkaitan dengan penggunaan kad ya. Penggunaan kad perlu diubah suai ya. Berdasarkan data kajian berarti mendapati bahawa kesediaan guru-guru untuk mengubah suai kad dengan aktiviti pengajaran dalam kelas adalah merupakan satu desakan. Kerana hasil temubual bersama guru, rata-rata guru dan kalangan responden dan kalangan guru mengatakan bahawa elemen kad adalah berfokus kepada aspek asas, di mana lebih menekankan kepada hasil atau pencapaian satu kemahiran yang diajar. Walau bagaimanapun guru sebenarnya mengharapkan apa yang ada dalam kad itulah dapat membantu guru berkaitan dengan proses-proses untuk guru mencapai hasil dalam kemahiran yang diajar ya. Dan kad juga dikatakan budaya orang asli kurang diberi penekanan dalam kad hasil temubual bersama guru-guru ya. Dan seterusnya dapat terkajian ialah cabaran yang seterusnya ialah cabaran berkaitan dengan pengaruh persekitaran, di mana ketiadaan sokongan keluarga, tiada model kejayaan dalam komuniti orang asli di Terengganu dalam tempoh 10 tahun ke belakang. Jadi murid yang berjaya ke sekolah menengah tetapi tidak hadir ke sekolah dan tidak dapat dikesan. Pengaruh rakan juga berlaku, di mana mereka turut mengheret anak-anak orang asli ini supaya tidak hadir sekolah dan bermain ya. Dan murid orang asli juga berhadapan masalah ruang tempat tinggal yang sempit dan tidak kondusif, di mana kebanyakan penduduk berkongsi antara 2 hingga 3 buah keluarga dalam sebuah rumah. Dan cabaran yang paling utama berkaitan pengaruh persekitaran ini ialah pembelajaran hanya berlaku di sekolah. Jadi pembelajaran tidak berlaku di rumah.
Sebahagian masa apabila pulang dari sekolah, masa tersebut dihabiskan bersama kawan-kawan di persekitaran penempatan. Dan cabaran yang terakhir ialah ketidaksefahaman pemimpin setempat. Ketidaksefahaman ini berlaku kerana tidak sepuas hati dengan pengagihan bantuan, dan ketidaksefahaman ini telah menyebabkan pemimpin dan penyokong berpecah dua, dan ada yang terus menetap di penempatan dan ada yang telah berhijrah ke hutan, ya. Jadi cabaran kepada guru-guru dalam aspek ini adalah murid-murid mana penghijrahan komuniti orang, sebahagian daripada komuniti orang asli di penempatan Sungai Pergam ini ke hutan turut sama menheret sebenarnya anak-anak mereka, dan pada masa yang sama secara tidak langsung murid-murid ketinggalan dalam proses PDP bersama guru di sekolah. Okey, khususnya cadangan pendekatan pengajaran bahasa Melayu yang efektif untuk murid asli. Hasil daripada kajian, ya, hasil pada cabaran, melihat kepada cabaran-cabaran tersebut, maka aplikasi kurikulum berasas budaya di sekolah asli khususnya di Terengganu adalah penting, ya. Jadi ini melihat kepada model pembangunan pendidikan Jipelso, di mana model ini dibangunkan oleh Russell Bishop 2010, dan model pembangunan Jipelso ini adalah untuk kaum Mori sebenarnya. Kaum Mori yang model ini telah berjaya mengubah landscape pendidikan kaum Mori dalam aspek sosial dan budaya. Dan model ini, model pembangunan pendidikan ini berasaskan budaya kaum Mori, ya. Jadi berbalik kepada masalah dan cabaran pendidikan dalam kalangan orang asli di Terengganu, dalam pengajaran bahasa Melayu, kosakata dalam bahasa Melayu perlu juga diterjemahkan dengan bahasa semak beri dalam konteks penggunaan perkataan supaya murid memahami apa yang diajar oleh guru dan mereka memahami apa yang dituturkan dalam bahasa Melayu. Dan dicadangkan supaya tenaga-tenaga pengajar juga adalah individu yang pakar dengan budaya orang asli, di mana individu yang berjaya dalam kalangan kelompok orang asli seharusnya diberi latihan dan bimbingan supaya mereka dapat menabur bakti, supaya mereka dapat bersama komuniti mereka dalam memantapkan pendidikan dalam komuniti mereka, termasuklah penguasaan bahasa Melayu, ya. Dan kajian Muhammad Kamal dan Abdul Rahman 2009 di Terengganu berjaya meningkatkan pengetahuan murid orang asli dalam kemahiran 3M dengan menerapkan bahasa semak beri dalam proses pengajaran guru, dan khususnya adalah pembincangan. Jadi melihat kepada cabaran-cabaran yang diperolehi, ya, yang ditemui dalam melalui kajian ini, maka cabaran yang dihadapi oleh guru di sekolah orang asli ini dapat terbahagi kepada dua sebenarnya, iaitu cabaran peringkat dalaman dan cabaran peringkat luaran. Cabaran peringkat dalaman adalah masalah 3M, literasi, pengaruh bahasa ibunda dan penggunaan kad, manakala cabaran peringkat luaran adalah pengaruh persekitaran dan ketidaksefahaman antara pemimpin. Dan akhir sekali adalah rumusan, ya. Mana pendekatan pengajaran yang berkesan dapat menarik minat murid jika pelaksanaan selari dengan keperluan budaya dan kehidupan murid orang asli, dan kurikulum dan pedagogi guru-guru di sekolah orang asli perlu ditambah baik agar sesuai dengan budaya orang asli, selaras dengan usaha memperkasakan bahasa Melayu dalam kalangan murid orang asli di Malaysia. Jadi setakat ini saja perkongsian saya. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberi input, untuk kita sama-sama supaya kita dapat memberi input, supaya kita dapat bersama-sama pihak KPM untuk membantu murid-murid asli, khususnya dalam pemerkasaan bahasa Melayu dalam komuniti murid orang asli di Malaysia, khususnya di Terengganu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.